welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hari ni aku nak tanya dengan korang, korang pernah tak masa korang dalam perjalanan nak pergi wayang ke, ataupun masa korang dalam panggung wayang, ataupun selepas korang menonton wayang, korang nak balik, korang terkena gangguan. Macam tiba-tiba korang tak jumpa jalan keluar ke, ataupun dalam panggung wayang tu korang ada nampak sesuatu ke, atau dengar sesuatu ke, ataupun lepas korang keluar daripada panggung wayang tu, nak balik tu tiba-tiba korang rasa macam asal aku ni jalan tempat yang sama ke, tak jumpa jalan keluar ke kan. Pernah tak korang alami pengalaman-pengalaman macam tu? Korang boleh share dekat bawah. Korang boleh komen. Nanti aku akan baca satu persatu komen korang, okay? Jadi aku rasa korang dah boleh tahu dah aku nak cerita tentang apa pada minggu ni. Aku nak ceritakan pada korang tentang pengalaman orang-orang yang terkena gangguan masa diorang nak pergi menonton wayang. Ataupun lepas diorang dah menonton wayang lah. Tapi mostly orang yang tonton wayang ni, selepas dia tengok cerita hantu, lepas mesti dia akan kena gangguan. Kat sini ada satu perkongsian daripada seorang lelaki yang bernama Amir. Masa tu dia nak pergi tengok wayang. Sebelum ni dia dah sampai dah wayang tu tau. Dia dah chill-chill je kan. Tapi malangnya bila dia tengah chill tu, tiba-tiba dia punya rakan sekerja dia yang bernama, aku bagilah nama Siti kan. Dia call Amir banyak kali tau. Dia call Amir sampai 8 kali sebabnya ada satu dokumen ni tak clear lagi. Dia nak kena pergi clearkan ada satu form ni sebab kontainer nak masuk. Actually sebelum tu si Siti ni cakap tak ada apa dah kerja si Amir ni kan. Tapi tiba-tiba masa Amir ni dah sampai dekat wayang, Siti ni cakap tolonglah datang sekejap je dekat sini sebab mall tu dengan office dia taklah jauh mana kan. Tolong datang kejap je nak clearkan ada satu benda ni lah, kira ada kerja yang pending secara tiba-tiba. Jadi si Amir ni pun apa lagi dengan kalutnya, dengan wayang dah nak start lagi setengah jam, dia pun bawa lah motor dia dengan begitu laju sekali nak pergi settlekan urusan apa semua dan datang balik dekat wayang tu. Dalam masa dia nak datang kat wayang, dia bawa lah laju-laju. Wayang dia start pukul 9.50 malam. Masa dia sampai tu dia dah 5 minit lewat tau. Jadi dia dah kelang kabut lah. Tekan lift pun tekan cepat-cepat supaya lift tu tutup pintu cepat-cepat. Padahal bila dia tekan tu sama je dia punya lajuan nak tutup lift tu kan. So bila dia tekan tu, bila dia tekan lah tingkat berapa dia nak pergi tengok wayang tu, lepas tu dia dah sampai dekat floor tu, dia pun keluar dengan lajunya sampai dia tak sempat langsung nak beli popcorn. Jadi masa dia dah nak masuk wayang tu, dia ada nampak ada satu perempuan Vietnam. Dia agaklah perempuan Vietnam kan, sebab muka dia ala-ala macam Vietnam tu. Dia berselisih je lah dengan perempuan tu. Cuma dia tak sempat nak buat apa-apa lah kan, sebab masa tu dia dah kelang kabut. Amir ni dia pegang jugalah sebab dia sebenarnya dia datang awal-awal tu sebab dia nak tengok iklan yang sebelum start cerita kan ada iklan banyak-banyak kan. Dia nak tengok iklan tu dan dia pun nak beli popcorn. Jadi dia macam bengang lah sebab dia dah tak sempat nak buat semua tu. Masa dia dah sampai dekat depan wayang, dia tengok hall dia tu dah menyala. Jadi dia pun masuk lah. Masa dia dah masuk wayang, dia mencari-carilah seat dia dekat mana kan, sebab wayang tu dah gelap kan. Jadi iklan pun dah ditayangkan kan. Jadi dia pun malas lah nak cari. Dia pun duduklah random je seat yang tengah-tengah. Betul-betul tengah-tengah lah. Jadi masa dia duduk tu, cerita yang dia beli tu pun dah start. Tajuk cerita tu Coming Soon daripada Thailand. Masa dia tengah tengok wayang tu, dia pun usah lah sekeliling dia. Dia tengok lah kan kiri kanan, depan belakang kan. Dia tengok dalam 15 orang macam tu lah. Tak berapa ramai lah sebab masa tu bukan hujung minggu dan masa tu pun bukan hari diskaun. So memang logik lah kalau tak ramai kan. Cerita tu habis pada pukul 11.30 malam. Jadi lepas dia cerita tu habis, dia pun apa lagi terus mengeliat lah bangun kan. Sebab masa tu pun dia adalah tertidur dalam 15 minit tengok cerita tu. Dia punya tabiat ni, dia akan tunggu orang semua keluar daripada panggung wayang tu, baru dia akan keluar. Maknanya dia tak sukalah berebut-rebut ni kan. Nanti sesak-sesak, dia tak suka benda tu. Jadi masa dia tengah tunggu semua orang tu tengah keluar daripada panggung wayang, dia pun tengoklah handphone. Kot-kot ada orang cari dia ke, message dia ke apa semua kan. Dia tak bagi tahu pun isteri dia yang dia pergi tengok wayang pada malam tu. Jadi dia fikir mungkinlah bini dia ada WhatsApp ke apa ke kan, ada call ke. Tapi bini dia tak cari dia lah masa tu.
Okey, jadi bila je penonton terakhir dah keluar daripada wayang tu, dia pun apa lagi, dia pun berdiri dan terus turun daripada wayang tu, yang ada tangga tu kan. Okay, dia turun, lepas tu dia keluar dah daripada wayang, lepas tu dia tengok kiri kanan, oh tak ada orang, tapi cerah je lah, ada lampu semua kan. Tapi masa dia nak keluar daripada wayang tu, dia ada nampak ada satu penonton ni. Penonton yang terakhir tadi itulah kan, dia adalah seorang perempuan, pakai skirt labuh warna putih dan blouse putih bunga-bunga. Lepas tu bau dia ni memang wangi gila lah, memang semebak lah bau dia, mungkin bau perfume Gucci. Dan Amir ni dia assume lah yang perempuan tu single sebab perempuan tu jalan seorang-seorang kan. Dan dia juga assume yang perempuan tu Cina sebab perempuan tu memang putih melepak kan. Jadi masa perempuan tu jalan, dia pun jalan, dia jalan dekat belakang perempuan tu, tapi dia kekalkan langkah yang adalah jarak sikit kan, sebab dia tak naklah fikir perempuan tu macam stalk dia ke apa ke, macam orang yang menakutkan ke, sebab betul-betul jalan dekat-dekat ke kan. Jadi dia bagi peluang perempuan tu jalan dulu sikit, lepas dia jalan macam biasalah, tapi ada kekalkan jarak yang jauh. Bila dia sampai dekat pintu utama, jadi dia pun nampak perempuan tu buka pintu, lepas tu keluar, lepas tu dia pun jalan beberapa langkah, lepas tu dia pun buka pintu, lepas tu dia pun keluar. Masa dia buka pintu keluar tu, dia tengok tak ada siapa-siapa. Memang sunyi sepi, lepas tu tak ada siapa-siapa pun. Memang tak ada orang kan, sebab dah lewat malam kan. Kedai-kedai semua pun dah tutup. Lepas tu lampu-lampu semua pun dah padam. Dan masa Amir lalu dekat depan wayang yang dekat kaunter-kaunter tu, dia ada nampak lah ada salah seorang staff lelaki tengah mundar-mandir lah dekat situ kan. Mungkin dia nak tutup wayang ke apa ke kan, dia pun tak tahu. Jadi dia pun menghampiri lift. Jadi bila lift tu dah terbuka, dia pun masuk. Lepas tu dia pun tekan button G lah, ground floor. Dia nak turun lah kan. Sampai je dekat tingkat 3, lift tu terbuka sendiri. Bunyi lah ting macam tu kan. Jadi dia pun injak lah sikit nak bagi peluang orang nak masuk dekat lift tu. Lepas tu bila dia tunggu-tunggu, tak ada pula orang. Jadi dia pun keluarkan kepala dia. Lepas tu dia tengok lah kiri kanan kan, tak ada orang. Jadi dia fikir mungkin orang tu tadi dia dah masuk lift sebelah ke apa kan. Dalam keadaan tu, tiba-tiba dia ternampak perempuan yang pakai baju bunga-bunga tadi tu, dia berjalan dalam gelap menuju ke toilet. Dalam hati Amir, dia katalah, berani betul perempuan ni, betul-betul hati kering kan. Sebab dalam gelap kot, jalan seorang-seorang kan nak pergi kat situ. Jadi dia pun masuk balik dalam lift. Lepas tu dia pun tekan button tutup lah, nak tutup pintu lift tu kan. Tapi yang peliknya, lift tu dia bunyi gedegung tau. Macam seolah-olah macam ada orang tahan lift tu supaya jangan tutup. 3 kali pintu tu macam stuck tau. Seolah-olah macam ada orang tekan daripada luar lift supaya pintu tu jangan tertutup. Jadi si Amir ni macam bengang lah kan. Kalau nak masuk-masuk je lah, tak payahlah nak main pintu lift. Amir fikir macam tu lah. Dalam keadaan yang dia marah-marah tu, dia pun keluarkan lagi kepala dia. Dia pun pergi tengok, pergi jenguk kan kiri kanan kan. Tapi tak ada orang. Jadi dia pun masuk balik lift tu dengan keadaan marah. Lepas dia pun tekan button tutup pintu lift. Lepas tu lift tu pun bergerak macam biasa. Jadi masa ni dia tak rasa apa-apa lagi lah. Pada masa tu dia tak syak apa-apa pun. Lepas tu tiba-tiba lift tu berhenti dekat tingkat 1. Dia bunyi keting. Lepas tu pintu lift pun terbuka. Si Amir ni macam pelik lah kan. Siapa pula lah yang tak balik-balik lagi ni. Diorang ni shopping apa kan, padahal mall dah tutup dah. Benda tu sama macam tadi, tak ada orang masuk tau. Kali ni dia dah malas dah nak jengukkan kepala dia keluar daripada lift tu, nak tengok siapa orang yang dekat luar kan. Jadi dia biarlah, dia tunggu orang tu masuk. Tapi memang tak ada siapa-siapa yang masuk. Cumanya ada bau perfume yang masuk. Dan bau perfume tu sama bau yang dia bau dekat wayang tadi tu, yang bau perempuan tu kan. Sama. Si Amir ni, dia tunggulah pintu lift tu tertutup sendiri. Tunggu, tak tutup-tutup pun pintu lift tu kan. Ternganga je macam tu kan. Jadi macam, dia macam pelik lah. Kat situ dia dah start pelik lah. Kenapa kan pintu lift ni tak tutup-tutup? Seolah-olah macam ada orang tengah tekan button lift tu supaya biar je terbuka macam tu kan. Amir ni dia dah rasa macam sesuatu yang tak kena lah. Padahal dah banyak kali tau dia tengok wayang tengah-tengah malam macam tu kan. Balik tengah-tengah malam macam tu, tak ada pernah kena apa-apa pun. Tapi ni adalah kali pertama dia terkena macam tu. So dia macam pelik lah, kenapa kan. So dia rasa macam sesuatu yang tak kena. Bila pintu lift tu dah ternganga macam tu, dia fikirkan macam mungkin lift ni rosak ke apa ke. Tak pasal-pasal dia kena tidur kat dalam lift pula kan. Jadi dia pun apa lagi, terus keluar daripada lift tu, gunakan tangga kecemasan je lah. Dia tak boleh gunakan tangga dalam mall tu sebab pintu utama semua diorang dah kunci. Dia kena guna tangga kecemasan tu sebab tangga kecemasan tu je lah satu-satunya jalan yang akan menghubungkan dia pergi dekat parking motor dia tu. Dan lift yang dia naik tadi tu pun bukan lift dalam mall.
Lift tu adalah lift yang menghubungkan dia ke parking. Amir pun buka lah pintu kecemasan tu. Masa dia buka pintu kecemasan tu, tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat perempuan berdiri dekat satu bucu tu. Bila dia perhatikan betul-betul, perempuan tu adalah perempuan yang sama, perempuan yang pakai baju bunga-bunga yang dia nampak tu tau. Dia berdiri tegak, memang kaku lah dia berdiri tu. Dan kepala dia tertunduk pandang ke tingkat bawah. Lama jugalah si Amir ni perhatikan perempuan tu sebab dia pelik. Tadi dia nampak perempuan tu dekat tingkat 3. Tak sampai 2 minit dah ada dekat tingkat 1. Dan mata dia ni memang tak lepas-lepas pandang dekat perempuan tu. Sampailah perempuan yang tunduk ke bawah tu, dia naikkan kepala dia. Lepas tu dia pandang Amir ni. Dari jauh Amir ni nampak muka dia berubah jadi hitam. Dan dagu dia ni punyalah panjang sampai ke dada. Dan air liur dia tu keluar sampai terkena dekat lantai lah kan. Apa lagi si Amir ni pun berlari lah macam tak cukup tanah. Dia pun berlari ikut tangga dengan cahaya yang malap tu. Dia pun berlari sepantasnya lah kan. Padahal tak jauh pun. Tingkat 1 tu nak turun ground floor je. Memang tak jauh kan. So bila dia lari-lari tu, dia dengar ada pintu yang dekat tingkat atas tu terbuka tau. Seolah-olah ada orang buka dan ada bunyi tapak kaki berlari sama turun tangga. Masa tu bulu roma Amir ni dah berdiri tegak. Memang masa tu dia memang dah ketakutan sangat-sangat. Kalau lah benda tu sentuh bahu dia, rasanya dia dah jadi sawan dah kat situ. Memang dia terlampau takut. Sempat dia nak turun dekat tangga yang terakhir tu, dia terus lompat je macam tu. Lepas tu dia nak buka tombol pintu tu kan. Lepas tu tak boleh. Tombol pintu tu seolah-olah macam stuck tau. Dia pusing kiri kanan, memang dia pusing-pusing tombol tu, memang tak boleh buka langsung. Tapi kalau ikutkan pintu tu memang tak dikunci tau. Sebab pintu tu memang untuk laluan orang yang balik tengok wayang lewat-lewat malam kan. Diorang memang akan lalu dekat pintu tu. Memang mustahil lah kalau pintu tu dikunci daripada dalam ataupun luar kan. Bunyi tapak kaki yang dekat belakang dia tu makin lama makin dekat. Bila dia toleh je tak ada siapa-siapa pun. Tapi bila dia tengok je dekat atas kan, dia nampak ada satu kepala berambut panjang tengah usha dia menggelabar dekat bawah tu. Muka dia memang tak jelas lah sebab hitam yang ditutup bayang-bayang. Rambut dia je yang terjurai ke bawah. Lepas tu yang tak tahannya, dia ada bunyi tau. Dia ada satu bunyi yang bunyi macam ketak, ketak, ketak macam tu lah. Macam orang bernafas yang tersangkut dekat hidung. Macam tu lah yang Amir describe tu. Dalam keadaan dia ketakutan tu kan, dia dah tak fikir apa tau. Dia memang fikir nak buka je tombol pintu tu. Dia nak buka je pintu tu sampai terbuka kan. Tak kisahlah tombol pintu tu rosak ke apa, dia boleh ganti yang baru. Janji dia buka, dia boleh buka pintu tu. Dan dalam masa yang sama, dia turut baca doa lah. Tak kisahlah doa apa-apa semua dia dah orang yang dalam ketakutan, dia baca je apa yang dia ingat. Itu pun tergagap-gagap. Di masa tu dia dah hampir putus asa tau. Sebab dia try buka, memang tak boleh buka kan. Masa tu dia memang kata orang redha je lah kan. Dia nak patah balik memang tak lah. Memang dia ketakutan. Nak pusing belakang pun dia dah takut. Dan masa tu dia pun dah terkencing dalam seluar. Tengah-tengah dia menggelupur tu, nak buka pintu tak boleh tu kan. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi gedegang macam tu. Lepas tu bunyi crack. Ada orang buka pintu daripada luar. Dan dia nampak ada satu manusia dalam keadaan yang sebab ada lampu kan. So keadaan cerah lah. Rupa-rupanya security guard. Dia pun tanyalah dekat Amir, "Abang baru balik tengok wayang ke?" Lepas tu si Amir ni dia macam tak tahu, lidah dia macam seolah-olah terkunci tau. Dia tak boleh nak jawab kan. Sebab dia terlampau takut kan. Jadi dia pun toleh ke belakang. Dia nak tengok lah yang hantu tadi tu ada lagi ke tak. Lepas tu dia tengok dah hilang. Lepas tu Amir pun tanyalah dekat security tu, kenapa bila dia pusing-pusing pintu ni tak nak buka kan. Lepas tu security tu pun cakap lah yang dia dah banyak kali bagi tahu pihak management yang pintu ni problem. Nampak ni pintu ni tersangkut. Security tu cakap macam tu. Sambil dia memulas tombol pintu tu banyak kali lah. Lepas tu Amir pun terus berlalu pergi sebab dia rasa macam malas lah nak cakap banyak kan. Sebab yelah dia dah habis ketakutan dah dekat dalam tu. Lepas tu dia hidupkan motor dia pun terus berlalu keluar daripada mall tu. Masa dia berhenti dekat traffic light, dia pun fikirlah balik apa yang dah berlaku kan. Dia rasa macam pernah nampak lah perempuan ni kan. Lepas tu dia fikir balik. Oh, itu adalah perempuan Vietnam yang dia nampak masa dia tengah berselisih nak pergi masuk wayang tu kan. Dia dah nampak perempuan tu dulu dekat luar wayang tau. Baju dia sama, bau perfume dia pun sama. Cuma masa tu dia tengah kelar kabut kan. So dia tak berapa fokus lah. Pengalaman Amir ni membuatkan aku teringatkan kisah masa tu aku dengan adik aku baru balik daripada tengok cerita hantu tau.
Masa tu dalam pukul 12 macam tu lah, 12 lebih lah macam tu. Jadinya masa tu cerita tu memang tengah viral lah, cerita hantu tu kan. Jadi memang ramai gila orang yang pergi tengok cerita tu. So malam-malam tu bila kita orang nak balik, kita orang pun tunggulah dekat depan lift bersama dengan orang-orang lain juga. Memang ramai lah dalam 7-8 orang macam tu kan. So dalam 7-8 orang tu, so lift terbuka je, kita orang semua terus masuk dalam lift tu. Memang seramai-ramai tu boleh je muat dalam satu lift tu. Dan kebetulannya diorang ni parking dekat basement tau. Dan aku ni parking dekat rooftop. Jadinya lift tu turun ke bawah dulu. Lepas tu diorang ni semua tau keluar. Ni semua orang tu lah parking dekat basement. Tak tahulah diorang ni kawan-kawan ke apa, satu group ke, tak tahulah kan. Tapi semua orang tu turun dekat basement tu. Jadi diorang pun keluarlah daripada lift tu. Lepas tu tinggallah aku berdua je dengan adik aku dekat dalam lift. Jadinya kita orang pun tekan button tutup. Lepas tu lift tu pun naik nak pergi dekat rooftop kan. Sebelum dia nak sampai dekat rooftop, tiba-tiba dia terberhenti dekat satu tingkat. Tapi aku dah tak ingat dah masa tu sebab cerita tu dah lama tau. Aku tak ingat dia berhenti dekat tingkat berapa. Tapi lift tu tiba-tiba berhenti macam gitu. Tiba-tiba macam tum macam tu kan. Dia terberhenti dekat satu floor. Lepas tu aku dengan adik aku, kita orang saling berpandangan lah. Sebab kita orang macam, kenapa lift ni berhenti dekat floor ni kan? Kenapa tak sampai dekat rooftop kan? Ada siapa-siapa yang tekan ke nak masuk dalam lift kan? Lepas tu aku dengan adik aku pandang sesama. Lepas tu kita orang dah takut dah sebab lift tu tak bergerak tau. Memang tak bergerak langsung. Nasib baik lampu dekat dalam lift tu ada. Lepas tu adik aku ni dia dah ketakutan. Aku lagi lah ketakutan kan. Dah berapu-rapu dah baca doa. Lepas tu adik aku tekan button close tau. Kira tak nak bagi lift tu terbuka lah kan. Tekan button close. Lepas tu tekan rooftop. Tekan banyak kali kan. Suruh dia pergi dekat situ. Lepas tu tekan button close tu. Jangan bagi pintu lift tu terbuka. Dalam beberapa minit macam tu lah. Dalam 7 minit macam tu. Memang lama kan. Kita orang macam tak tahu nak buat apa dalam tu dah lah. Dalam lift tu line pun tak okey. Lepas tu kita orang tekan ring bell tu. Tapi tak ada orang pun entertain kita orang tau. Aku dengan adik aku ni memang gelabah gila lah masa tu. Lepas tu tiba-tiba dalam 7 minit macam tu, tiba-tiba lift tu pun bergerak. Pergilah dekat rooftop. Lepas tu kita orang pun macam, kita orang berdua ni macam memang bersyukur lah. Pintu lift terbuka je, kita orang terus keluar daripada lift tu. So benda tu macam kekal misteri lah. Tak tahulah kenapa kita orang stuck dekat floor tu. Ataupun ada orang nak macam kenakan kita orang ke apa ke kan. Tapi pintu lift tu tak terbuka tau. Memang tertutup macam tu. Ataupun sistem glitch ke, aku tak tahulah. Tapi benda tu kekal misteri. Kita orang tak tahu. Kalau lah pintu lift tu terbuka, kita orang akan nampak apa benda ke apa, kita orang tak tahulah. Kalau pintu lift tu terbuka, suasana gelap ke apa ke, kita orang nampak figure ke apa, kita orang tak tahulah kan. Tapi masa tu memang menakutkan gila lah. Korang bayangkan lah, baru lepas tengok cerita hantu, lepas tu tiba-tiba kena gangguan macam tu. Tak tahulah tu gangguan ke sistem glitch ke, benda tu misteri, kita orang tak tahu. Tapi itulah pengalaman aku dengan adik aku. Semoga korang enjoy dengan cerita aku kali ni. Dan kalau korang ada pengalaman seram, korang boleh sharekan dekat aku. Boleh hantar email dekat aku. Ataupun korang boleh sharekan dekat komen dekat bawah. Nanti aku akan baca pengalaman-pengalaman korang juga. Terima kasih sebab support cerita aku sampai ke hari ni. Terima kasih juga sebab subscribe dengan video aku, like, komen, follow aku punya TikTok. Terima kasih korang. Dan kalau korang suka dengan video aku, yang belum subscribe tu boleh subscribe, boleh like. Jumpa korang di cerita yang akan datang. Semoga cerita kali ni menghiburkan korang. Bye.